Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada niyatu al-ightiraf. Apa makna ightiraf? Ightiraf apa maksud? Cebok. Niat jadikan tangan kita penggayung, cebok. Belakang tu turun mari depan lah. Barisan belakang ke depan, penuhkan depan atau depan sini. Biarkan soft belakang untuk bangsa-bangsa selain manusia jika ada. Mari sini. Depan ni boleh ke ni? Okey. Okey, sekarang ni apa kaitan isu niat ightiraf ni? Siapa ingat balik? Kalau jadi mustakmal kalau niat. Tak jadi mustakmal. Dia berkait dengan masalah air mustakmal. Ingat balik air mustakmal ni apa takrif dia? Mastu'mila fi fardhi taharah. Atas air mustakmal tu. Apa yang digunakan untuk fardu taharah. Jadi basuhan yang menghilangkan hadas, menghilangkan najis, itu fardu taharah tu. Apabila tangan kita pada waktu basuhan tangan, selepas pada basuh muka, kita nak basuh tangan kan, maka tangan kita yang kita celup atas air yang sedikit kurang 2 qalah akan menyebabkan air itu jadi mustakmal, sebab air itu telah mengangkat hadas pada tangan. Maka air baki tadi telah menjadi mustakmal kerana telah menghilangkan hadas yang ada pada tangan yang kita celup. Jadi bagaimanakah cara untuk mengekalkan air tersebut kekal mutlak, tidak mustakmal? Ialah kita cedok air, masukkan tangan dengan niatkan pencedok air. Barulah bila ada air kat tangan kat luar, kita gunakan air dah untuk sapu. Jadi air yang baki itu masih kekal mutlak. Bezanya apa? Beza dengan niat. Sebab itu innamal a'malu binniyat. Beza dengan niat dia. Hiya, baca. Hiya an yanwiya al-mutawaddi'u. Suara saya boleh dengar tak? Kodok saya tak bawa tu. Saya bawa mic kali. Ayyanwiyal mutawaddi'u niyatal ightirafi ba'dal wajhi qabla an yudkhila yadayhi fil ina'i liyaghsilahuma kharijahu. Ialah seseorang itu meniatkan, al-mutawaddi', orang yang berwuduk, dia niat apa? Niyatal ightiraf, niat sebagai niat cedok. Ba'da ghaslil wajhi, selepas basuh muka. Qabla an yudkhila yadayhi fil ina', sebelum dia masukkan kedua tangannya dalam bekas air. Liyaghsilahuma, supaya dia dapat basuh kedua tangannya, kharijahu, di luar bekas air. Macam saya sebut tadilah. Ini ketika mana? Ketika sampai masa basuhan tangan. Basuhan tangan sampai masanya, masa bila? Masa selepas daripada basuh muka dah. Pada awal-awal basuh muka tak ada masalah, sebab tangan tersebut dia tidak akan menyebabkan air mustakmal. Contoh, bekas air, awak niat awak nak berwuduk, jadi awak ambil air, celup air dalam tangan dalam air untuk keluarkan air untuk basuh muka. Masa tu tak perlu niat ightiraf pun. Kalau niat tak ada masalah, tapi tak perlu niat ightiraf. Sebab apa? Sebab ketika itu tangan kita bukan waktu untuk basuh hadas tangan lagi. Waktu itu untuk basuh-basuhan muka. Jadi tangan kita tak ada peranang situ. Peranangnya nak kutip air daripada dalam bekas untuk kita basuh di muka. Sebab tu
Perhati elok-elok. Qaid dia berlaku selepas daripada basuhan muka. Kerana lepas basuh muka barulah sampai masa untuk mengangkat hadas di tangan. Faham tak ni? Jadi kalau awak hilang qaid tu, kata apa itu niat itiraf? Niat itiraf itu ialah niat untuk tangan jadikan pencedok sahaja. Tak tepat. Sebab bila waktunya tu? Waktunya ketika lepas basuh muka. Kalau awal wudu awak niat itiraf, waktu tak niat awak tak apa. Sebab ketika itu tak ada hadas pun pada tangan awak. Hadas ada tapi tidak terangkat lagi sebab ia bukan masa lagi. Okey. Selepas daripada basuh muka, supaya dapat dibasuh luar daripada bekas. Fa idza lam yanwi al-ightirafa, jika seseorang tidak meniatkan cedok, saral ma'u musta'malan, jadilah air itu musta'mal. Kenapa jadi musta'mal? Kenapa? Li'annal ma' qad rafa'a hadatsal yadi, kerana air telah mengangkat hadas di tangan, maka air tadi jadi musta'mal. Wa fi hukmi niyatil ightiraf khilafun bainal ulama. Pada hukum niat cedok ini ada khilaf di kalangan ulama. Adakah wajib kita kena niat cedok ni? Adakah wajib kita kena niat cedok? Sebenarnya dari sisi pandangan mazhab kita, ulama khilaf lagi lah. Pandangan yang maknanya yang masyhurnya ialah kena niat lah. Tapi pandangan sebahagian ulama mengatakan tak wajib niat. Niat itu tidak wajib. Ada pandangan dalam mazhab Syafi'i sendiri. Ala kulli hal, perkara ini perkara yang perlu kita hati-hatilah. Kita berhati-hati dan berjaga-jaga supaya air ataupun taharah kita itu sah. Okey. Seterusnya masuk hukmul ma'il mutlaq idza taghayyara bi syai'. Hukum air mutlak jika berubah dengan sesuatu. Jika berubah dengan sesuatu, makna sesuatu ni sesuatu yang bukan najis lah. Apa hukum dia? Dengan kata lain, bab ini menyatakan air apa ni? Air mutaghayyir. Ma'al mutaghayyir. Setengah buku kan, ingat kan masa awak belajar dulu kan, ada namanya air apa? Air mutaghayyir. Apa air mutaghayyir? Air yang berubah sifatnya dengan benda yang bercampur yang suci. Contoh air mutaghayyir apa? Contoh air mutaghayyir. Kopi lagi? Tebing. Air apa? Air sirap. Sirap bandung leci, sirap bandung cincau, sirap soda. Macam-macam sirap. Balik cari kat asrama. Okey. Apa hukumnya? Hukmuhu kal musta'mal, seperti air musta'mal lah. Apa air hukum musta'mal? Tahirun ghairu mutahhir. Kalau orang tanya hukum air apa? Tahirun ghairu mutahhir, air musta'mal. Jadi air mutaghayyir pun tahirun ghairu mutahhir. Dia suci pada diri dia. Maknanya kalau tertumpah air sirap bandung atas baju awak, nak semayang dengan baju sirap bandung, buat apa? Baju sirap bandung. Awak nak semayang dengan basuh baju sirap bandung, tak masalah sebab dia bukan najis, dia tahir pada dirinya. Mutahhir, tapi mutahhir tak? Tidak mutahhir. Dia tidak boleh menyucikan yang lain. Awak pergi kenduri, nak pergi tandah, tak ada air. Ada air apa? Air sirap. Macam mana nak tu pergi tandah? Sejuk. Tahan? Sejuk. Sejuk lah sikit. Sejuk lah sikit. Boleh ambil air sirap tak? Boleh. Boleh? Okey. Ke biasa buat? Biasa buat gitu kan? Basuh tangan biasa lah tak? Air tak ada guna air sirap. Awak sakit perut pula. Nak buang air pula. Tandah tak ada air. Tuan rumah kata tak maaf lah. Mak pakcik tak ada air. Habis mak buat air sirap ni. Habis air sirap. Habis. Minum air sirap. Ambil pi air sirap. Ambil pergi tandah. Kecing-kecing. Buang air besar.
Lepas tu basuh dengan air sirap. Balik rumah mari semut. Semut mari urut. Jadi jawabnya dia tidak boleh membersihkan najis. Okey. Tahirun fi nafsih wala tajuzu taharatu bihi. Tak boleh kita taharah dengan air musta'mal ini, dengan air mutaghayyir ini, air mutaghayyir lah. Bi syurutin, dengan syarat-syarat. Ada syarat dia. Fa idza ikhtalla syartun minha, jika kurang, ikhtala ni cacat atau kurang lah cacat atau kurang satu syarat daripadanya, jazatil taharatu bihi, boleh kita buat taharah dengan air mutaghayyir. Wahia, apa syarat air mutaghayyir? Ay yakuna taghayyuru bi tahirin, mestilah berubah itu dengan benda yang suci. Benda yang suci. Kalau berubah dengan benda najis, fa in kana bi najisin fa huwa najisun. Kalau berubah dengan benda najis, masuk apa ni? Masuk kita kata air kencing dalam air mutlak. Tu tak boleh lah. Dia akan jadi air tu mutanajis. Tu memang tak boleh langsung lah. Dia bukan tahir dan bukan mutahhir, sebab jadi mutanajis tau. Jadi syarat berubah mesti benda yang suci. Kopi suci, nila suci, sabun suci. Wa ayyakuna taghayyuru bi mukhalitin, dan hendaklah percampuran itu dengan suatu yang mukhalid. Mukhalid ni benda yang bercampur. Kita kata benda yang bercampur, kita kata apa yang campur lah yang meresap atau apa, kita panggil apa, yang larut sebati, yang bercampur dan sebati, larut. Contoh ke qahwah. Apa itu qahwah? Kopi bila masuk campur kan, kita tak boleh nak asing. Wa amma idza kana bi mujawirin, adapun kalau berubah dengan mujawir, benda yang mujawir ni makna berjiran, duduk tepi. Mujawir ni yang duduk tepi, tak bercampur, dia tidak larut. Tapi dia menepi atau bersebelahan dengan air. Bersebelah maksudnya dia boleh asing. Kaudin, contohnya kayu gaharu. Kenal kayu gaharu? Kayu kenal? Ini kayu lah. Jenis kayu namanya gaharu. Dia bau wangi. Yang orang bakar bukhur tu, bakar apa ni? Bakar buat majlis-majlis kan, dibakar wangi-wangian tu kan. Tu kayu gaharu, kayu itu kayu gaharu. Jadi bercampur masuk dalam air kayu gaharu. Jadi air ni jadi apa? Jadi wangi contohnya sikit sebab kayu gaharu. Kayu gaharu ni adakah dia meresap larut? Tak, dia boleh diasingkan. Fala yadurru, maka tidak mudarat. Tak ada masalah lah. Fatasihu taharatu bihi, maka sah taharah dengan air ni sebab dia mujawir saja. Dia tak larut, dia tidak bercampur sekali, dia duduk tepi, maknanya kita boleh asing. Okey, sekarang ni timbul dua istilah. Apa tu? Mukhalid dengan mujawir. Macam mana kita nak bezakan suatu itu benda yang mukhalid? Mukhalid ni makna bercampur, larut. Dan mujawir ni makna bersebelahan saja. Bersebelahan ni makna tak bercampur lah. Dhabit dia punya, kita kata penentuan. Pengecaman bagi perkara mukhalid ialah huwallazi la yumkinu fasluhu 'anil ma', sesuatu yang tidak boleh diceraikan daripada air. Kita tak boleh nak asingkan dah. Bila dia masuk tak boleh nak asing dah. Itu takrif atau dhabit dia. Kopi masuk dalam air, boleh asing kopi ke? Tak boleh. Biji kopi? Boleh. Biji kopi, tahu biji kopi? Aula benda apa dia nak tanya? Kalau minyak kan. Minyak, okey. Campur air. Minyak campur air, okey. Lepas tu Dia kira mujawir ke mukhalid? minyak dengan air tak bercampur, dia menyebabkan lapisan kan? Kalau macam tu, Buanglah minyak tu.
ataupun seduk kat bawah daripada minyak, keluarkan air dia. Ataupun tebuk bahagian bawah, keluar air dia. Dia ada density dia, ketumpatan kan. Ketumpatan dia. Jadi tu air duduk bawah, tu air bawah. Jadi air tersebut dengan minyak ni dah bercampur. Kalau kita kacau sekali pun kan, dia adalah pecah-pecah kepada partikel yang kecil-kecil, tapi dia akan terasing balik kan. Yang masalahnya kalau minyak itu bernajis, mutanajis. Bila minyak itu mutanajis, bila kita campur dengan air, itu masalah. Sebab najis itu dia ada boleh meresap ke air. Kalau dalam minyak itu contohnya ada najis, tapi kalau minyak semata-mata tak ada, dia benda suci je. Kita buang minyak, dapat balik air, air tersebut kekal dalam sifat air yang betul, boleh guna. Boleh guna. Benar. Tak tanya. Contoh minyak najis, minyak babai. Ataupun minyak tu jatuh tikus di dalamnya. Minyak tu tikus jatuh, jadi minyak tu jadi mutan najis. Minyak tu jatuh tak cicak dalamnya, minyak tu mutan najis. Benda. Pergi. Tanya. Apa dia? Minyak mana? Minyak enjing. Minyak wangi. Tengok dia bercampur ke tidak Adakah dia bercampur ataupun tidak bercampur. Apa dia? Apa dia? Tanya. Okay. Baik, mana tadi? Jadi itu dhabit dia, penentuan dia. Ataupun aula yumkinu tamyizuhu fi ra'yil aini urfan. Ataupun mukhalid ini sesuatu yang tak boleh dibezakan. La yumkinu tamyizuhu. Tamyizuhu makna bezakan. Fi ra'yil ain, pada pandangan mata, pada uruf. Pada uruf barang yang bercampur dengan air tak boleh kita nak bezakan dah. Tak boleh nak bezakan dengan penglihatan mata. Maka dikira benda itu mukhalid. Yang seterusnya dhabitul mujawir. Dhabit perkara mujawir, benda yang bersebelahan, yang tidak bercampur ni. Huwallazi yumkinu fasluhu 'anil ma', iaitu sesuatu yang boleh kita ceraikan daripada air. Macam tadi jatuh kayu gaharu kan, kita ambil kayu gaharu tu keluar. Jatuh sabun fat buku, pakai lagi sabun fat jatuh dalam air. Air tu jadi mustakmal ke, jadi mutaghayyir ke, jadi air mutlak. Jatuh sekejap, dak larut, sabun dak larut, kita ambil air, ketak kekal air, maka air tu kekal jadi mutlak. Kita mandi guna sabun buku tu lah. Sabun apa sabun buku? Frutella ke apa? Glow. Sabun tu jatuh dalam air. Jadi air tu jadi mutaghayyir ke? Tak. Ambil sabun keluar, boleh kita guna untuk wuduk, untuk mandi. Kecuali sabun apa? Sabun yang larut dan juga banyak. Contohnya sabun apa? Dynamo. Masuk dalam air dah, sehingga air tu bau sabun, rasa sabun. Masa ketika itu air tu bukan lagi air mutlak, dah jadi air sabun. Au yumkinu tamyizuhu fi ra'yil aini urfan, ataupun ta'rif dia ataupun dhabit dia, perkara yang boleh kita bezakan dengan penglihatan mata pada uruf. Itu dipanggil mujawir. Yang ketiga, an yakuna taghayyuru fahishan, mestilah berubah itu berubah yang berat. Fahish ni makna teruk, berubah yang teruk. Teruk ni makna berubah banyak lah. Fahish ni makna teruk dengan makna banyak, berubah yang banyak. Bihaitsu yaslubu an husmal ma, sekira-kira dia menghilangkan nama air. Al-ma al-mutlaq, dia menghilangkan nama air mutlak. Berubah terus air. Orang tak panggil air dah, orang panggil air sabun. Orang panggil apa lagi? Air sirap.
Kita satu baldi, kita tok sirap. Tok sirap, tok air batu. Orang tak panggil air dah, panggil air sirap. Jadi berubah yang sangat. Kal asir, seperti jus. Wal maraq. Maraq tu apa? Sup. Maraq sup. Sup. Wasyai. Syai apa dia? Teh. Fala tasihhu at-taharatu bihi, maka tak sah kita taharah dengan dia, tak boleh buat suci lah. Wa amma idza kana taghayyuru yasiran, adapun air itu jika berubahnya sedikit, fala yadurru, tidak ada mudarat, makna air kekal masih mutlak. Ni orang tanya ni. Isu yang berlaku apa dia? Air klorin. Air klorin tu air mutlak ke tak? Air klorin air mutlak ke tak? Klorin ni letak kat mana? Kolam biasa kan. Dalam patologi pun biasa letak kat klorin ni. Jadi air pahit tu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang dia letak klorin lah letak klorin. Adakah kita panggil dia air bukan mutlak dah, air klorin? Dah. Jawapannya kerana yang bercampur itu sikit, dia tidak mengubah air itu daripada sifat air mutlak. Kecuali klorin tu banyak sangat. Contoh air klorin orang buat, contohnya nak bersih kotoran-kotoran degil. Kotoran degil, kotoran yang payah, biasa orang letak klorin kan. Dia campur dalam air tu banyak klorin sehingga air tu memang bau klorin betul. Maka ketika itu tak jadi air mutlak dah, jadi air klorin. Adapun air pahit kita, air kolam renang, walaupun dia letak klorin tapi dia tidak mengubah sifat itu, masih dipanggil air. Faham Okey, seterusnya wa ay yastaghniyal ma'u anhu, dan terkaya air daripadanya. Apa maksud terkaya? Makna air tak ada kaitan, tak berhajat kepadanya. Air ni tak ada kaitan dengan benda tu. Tiba-tiba benda tu kita letak. Tengok pengarang tafsirkan. Maksud terkaya air daripadanya ai yumkinu saunu. Saunu makna hifzu Dia tak kurungan tu, maknanya nak terang makna saunu. Ai yumkinu saunu ai hifzul ma'i anhu, iaitu yang air ni boleh kita jaga daripadanya. Kita boleh pelihara air daripada benda tu. Makna benda itu air terkaya. Air terkaya ni makna kita boleh jaga air daripada benda tu. Sebab ada benda yang kita tak boleh nak jaga. Contoh, air sungai biasa tak tengok warna kuning ataupun warna macam gelap-gelap sikit, terutamanya kat muara sungai kan. Kat Kuala kan, air yang datang daripada apa nama ni, kat ujung-ujung sungai kan nampak macam kuning. Tu kerana apa tu? Kerana tanah yang ada di situ. Air tu kita tak boleh nak jaga. Itu la yastaghni. Air tak boleh nak elok diri daripadanya sebab ia duduk pada laluan dia. Ataupun kadang-kadang air tu berbau dengan bau apa? Bau belerang. Kenapa? Kerana laluan dia tu. Itu air tak boleh la yastaghni. Ni air yastaghni. Air tu boleh terkaya. Air tu tak berhajat pun. Benda yang tak ada kaitan dengan air. Kopi dengan air. Adakah kopi duduk sebelah air? Tak ada. Adakah kopi tu sejenis tumbuhan yang ada dalam air? Tak ada juga. Jadi benda yang tak ada kaitan dengan air tiba-tiba kita campur. Itu yang hukumnya air tu mutaghayyir. Adapun benda yang la yastaghni, tidak terkaya air daripadanya, maka benda itu tidak merubah hukum air itu sebagai air mutlak. Okey, di sini syarat air mutaghayyir tadi yang keempat ialah mestilah air itu dapat dipelihara daripadanya. Air teh bukan benda kaitan dengan air, benda asing, dia campur dalam air kan. Maka bila campur teh, maka jadi air itu mutaghayyir. Bi khilafi ma idza kana la yastaghni al-ma'u anhu. Lain keadaan kalaulah dia air tidak terkaya daripadanya. Air tak boleh nak lari daripada dia. Dia ni memang benda ada sekali dengan air. Contoh tadi laluan air menyebabkan air jadi warna kuning, warna hitam. Maka ukurnya air masih mutlak sebab air tak boleh nak elok daripada dia. Contoh sini katuhlub. Tuhlub tu apa? Apa makna tuhlub?
Lumut. Ha? Tuhluk tu apa? Nampak tak ni? Sekejap. Cari apa itu tuhluk. Lumut. Kalau dalam ni dengan algi tak? Algi. Algi. Dia macam kalau dalam kamu saya kata jenis kiambang. Kiambang ni maksudnya tumbuhan-tumbuhan air lah Dia jenis kiambang. Jenis kiambang. Jadi air ni dengan pokok-pokok kiambang ataupun kita panggil lumut-lumut hijau ni, algi ni, adakah boleh terpisah? Tak boleh terpisah. Memang dia ada dalam air kan. Jadi sebab ada algi tu, jadi air tu hijau. Air tu jadi hijau. Maka adakah air tu dikira air yang bukan mutlak? Tidak. Jawapannya masih air mutlak. Sebab apa? Sebab algi ni, jenis-jenis kiambang lumut ni, benda yang tak boleh nak asing dah daripada air. Memang air ada benda itu. Bukan kita letak, tapi dia memang pada sifatnya ada perkara-perkara itu. Maka dihukumkan air itu masih air mutlak. Siapa rumah dia ada telaga? Ada telaga? Ada telaga? Ada telaga? Kat mana? Belakang rumah, di Kelantan. Mana? Telaga guna tu lah. Guna tali lah. Warna benda air. Dah, betul lah dah nampak. Air. Cernih. Kadang-kadang kalau lama jadi warna hijau. Kadang-kadang lama dia akan jadi warna hijau. Tak. Sebab apa tu? Sebab ada ni tumbuh-tumbuhan ni. Kalau dalam laut dia panggil plankton. Plankton yang jadi makanan ikan. Musuh kepada Mr. Crab. Apa tak? Mana? Ada peminat SpongeBob? Maka apa nama ni? Dia tidak menyebabkan air itu jadi bukan mutlak, bahkan air itu masih dihukum sebagai air mutlak. Okey. Fatasihhu taharatu bihi, maka sah kita buat taharah dengannya. Amsilatun fil ma'il mutaghayyir, contoh air mutaghayyir. Pertama, at-taghayyuru bi'udin aw duhnin, berubah dengan kayu gaharu ataupun duhnin. Duhnun tu apa? Minyak. Duhnin tu minyak. La yadurru, jawapannya tidak mudarat. Li'annahu mujawirun, kerana dia dianggap mujawir. Wa in kana taghayyuru fahishan yastaghnil ma'u anhu, walaupun berubah itu berubah yang berat, yang terkaya air daripadanya. Kerana apa? Kerana dikira benda itu mujawir sahaja. Bau, kerana kayu gaharu ni masuk dalam air, tiba-tiba bau air tu dengan sebab kayu gaharu tu. Jadi kayu gaharu ni mujawir, maka hukumnya air tetap mutlak sebab kita boleh asingkan dia. Yang kedua, at-taghayyuru bil asir, berubah dengan jus. Wa za'faran, apa itu za'faran? Za'faran. Boleh apa? Saffron. Saffron. Kena ada saffron. Saffron yang tak dalam nasi tu nasi Arab, nasi biryani. Wal kuhli. Kuhli apa? Celak. Celak. Batu celak ataupun celak tu lah, sebut celak tu. Wal ushnan. Ushnan ni sejenis ni pokok dia panggil apa? Kita tengok sini. Dia panggil tak silap garam abu bahasa kita. Ushnan.
Ni tiga pokok ni. Ushnan. Sejenis pokok apa ni, herba lah. Dipanggil apa ni? Maramiyah. Maramiyah ni dia jenis herba yang orang letak dalam masakan, masakan Timur Tengah, Mediterranean adalah. Rosemary macam tu lah, anak beranak dia. Rosemary, za'atar, apa ni? Wild thyme, ada. Okey. Yaduru. Kalau berubah dengan ini akan mudarat. Li'annahu mukhalitun. Kerana dia daripada kategori mukhalit. Idza tawaffarat baqiyatus syurut. Kalau cukup syarat-syarat lain. Yang ketiga, at-taghayyuru bil mukthi wat turab. Berubah dengan sebab mukthi. Diam, duduk lama. Mukthi makna duduk lama, diam. Berubah kerana duduk lama. Wat turab, dan berubah dengan tanah. Jawapannya la yadur. Wa kadza la yaduru taghayyuru bima fi maqarrihi wa mamarrihi. Makna contoh air, kita letak tanah. Air, kita letak tanah dalam air. Berubah warna air jadi warna tanah, bau air, bau tanah. Apa hukum air tu? Air mutlak ke tak mutlak? Air mutlak ke tak mutlak? Jawapannya masih air mutlak. Dia boleh suci dan menyucikan. Buktinya apa? Basuh babi kan? Basuh bab satu tadi kan guna air tanah kan? Air tanah. Kalau air tanah tu tidak suci, mana boleh basuh? Jadi tanah dia tidak menyebabkan air tersebut jadi tak mutlak. Sebab itu kita minta jauh lah. Ni nak masuk musim apa? Musim tengkujuh kan? Nanti banjir kan? Banjir kan? Air kan jadi air banjir kan warna apa? Warna tanah. Tebing. Warna tanah. Jadi air tu air mutlak tak? Jawapannya air mutlak. Kalau air tu tetap sifat air, warna je warna tanah, tak apa lah. Air tu tetap air mutlak, apatah lagi dalam kuantiti yang banyak. Okay, nak ambil air semayang dengan tu boleh. Nak mandi wajib dengan tu boleh. Cuma nak minum lah. Nak minum kena hati-hati lah. Untuk berwuduk, untuk taharah boleh dengan dia. Okey. Faham Ataupun satu air kita letak dalam satu bekas lama, tiba-tiba air tu jadi berubah. Masih air tu air mutlak kerana dia berubah dengan sebab diam, duduk lama, al-mukthu. Jawabnya la yadur. Wa kadza la yaduru taghayyuru bima fi maqarrihi wa mamarrihi. Demikianlah tidak mudarat perubahan apa yang ada pada maqarrihi, tetap dia. Tepat letak air, wa mamarrihi, dan tepat laluan air. Air tu duduk di kawasan, contohnya kawasan tersebut kawasan ada galian, jadi air pun jadi warna hitam. Jawapannya masih air mutlak. Ataupun air tu lalu anak sungai. Anak sungai tu duduk tepi pokok yang berbau wangi, maka air pun bau wangi. Jawapannya masih air tu air mutlak. Wala bimilhin ma'i, dan juga tidak mudarat dengan garam laut. Milhin ma'i, garam laut. Air dalam bekas kecil, kita ambil letak garam. Apa hukum air tu? Air mutlak ke air tak mutlak? Air ni ke air. Kita pun letak garam. Air tu apa hukum? Air tu kita letak garam sampai jadi masin air tu. Air mutlak ke tak mutlak? Tengok.
Kalau garam itu garam laut, kalau garam itu garam daripada asal laut, maka air itu jadi air itu kekal mutlak. Sebab garam laut ni kan daripada air kan, air laut. Tapi kalau garam tu garam bukit ataupun garam Himalaya, proses tak kira lah, memang ya proses. Air itu air garam bukit contohnya. Dia panggil milhun jabali, air garam bukit. Garam bukit, maka air tadi akan jadi air tak mutlak dah. Jadi beza. Kalau garam laut, air tadi kekal jadi air mutlak. Kalau garam bukit, dia jadi air bukan mutlak. Jadi tidak ada masalah bimilhin ma'i, dengan garam daripada air, iaitu air laut lah. Wala biwarakatin, bagi bawah ni, jaga molek situ bagi betul tak tu. Biwarakin, dan begitulah juga tidak mudarat dengan biwarakin, dengan daun-daun tanathara minasyajar, yang berterbangan daripada pokok, biduni fi'lihi, bukan dengan perbuatan seorang tu. Daun tu gugur dengan sendirinya dalam kawasan katalah kolam kita, menyebabkan kolam tu jadi warna hijau. Jawapannya air kekal mutlak. Sebab apa? Sebab dia gugur sendiri. Li'annahu fi kulli hadhihi halati, kerana pada setiap keadaan ni. Maksud sini dia kata biduni fi'lihi. Ni qaid sini ni, tanpa perbuatannya. Jadi bahasa fiqh ini kita kena faham. Dalam kitab-kitab fiqh, para ulama memang teliti pada pemilihan bahasa dan peletakan perkataan, qaid kalimah dan ibarat tu. Kerana apa? Kerana setiapnya ada makna. Air yang kekal jadi mutlak kalau daun-daun itu berterbangan sendiri, biduni fi'lihi, bukan perbuatan orang, baru air itu kekal mutlak. Andai kata daun gugur, kita pun sapu daun, kita kutik-kutik daun tu, kita buang dalam kolam, buang dalam bekas air kita. Ketika itu air tu mutlak ke tak? Tak. Faham ni? Sebab tu dia kata biduni fi'lihi. Kalau dengan perbuatan kita yang meletakkan daun-daun itu dalam kawasan air, menyebabkan air itu berubah bau, rasa dan warnanya, maka air itu tidak dikira mutlak dah. Okay. Jadi dalam keadaan-keadaan tadi, perubahan itu tidak memberi mudarat kepada air masih dikira mutlak. Li'annahu fi kulli hadhihi halati, kerana pada setiap keadaan ini, la yastaghnil ma'u anhu, tidak boleh melarikan diri air daripadanya, tidak terkaya air daripadanya. La yastaghni, tidak terkaya air daripadanya, air tak boleh nak lari daripada ni. Fatasihhu taharatu bihi, maka sah kita buat taharah dengannya. Wa in salabasmal ma, walaupun dia telah menghilangkan nama air. Panggil air jar ni, air daun ni, tak kira lah, sebab kita bukan buat, tapi dia jadi dengan sendiri. Lepas tu pengarang buat datangkan daripada matan Zubat Ibn Raslan. Zubat Ibn Raslan ni ialah salah satu kitab fiqh Syafi'i dalam bentuk nazam, dalam bentuk syair. Orang ulama' ni, orang-orang yang faqih ni, dia akan hafal lah matan Zubat ni. Sebab dia menghimpunkan pada masalah-masalah dalam kitab fiqh Syafi'iyah. Wa innama yasihu tathhirun bima utliqa la musta'mala wala bima bi tahirin mukhalitin taghayyuran itlaqasmil ghayyara itlaqalismi ghayyara bi ta'mihi aw rihihi aw lawnihi wa yumkinu istighna'uhu bi sawnihi wastasni taghyiran bi'udin sulbi aw warakin aw tuhlubin aw turbi. Ini apa ni? Ini semua yang kita diterangkan tadi, dia ringkaskan dalam bentuk syair. Hanya senyesah menyucikan dengan bima utlika, dengan air yang mutlak. La musta'malin, bukan dengan musta'mal. Wala bima tahirin mukhalitin, bukan dengan sesuatu yang suci yang bercampur. Taghayyara, yang berubah. Taghayyuran, akan perubahan. Itlaqas mil ma'i ghayyara, yang telah merubah
pensebutan nama air. Fi ta'mihi, berubah pada rasa, rihihi, bau, launihi, warna. Yumkinu istighna'uhu bisawnihi, yang boleh terkaya dengan kita jaga air daripadanya. Wastasnin taghyiran bi'udin sul, dan dikecualikan, hendaklah kamu kecualikan perubahan dengan kayu ud yang keras, awarakin ataupun daun, autuhlubin ataupun algi, kiambang-kiambang, auturbi ataupun tanah. Jadi ni ringkasan dalam part ni. Awak apa part ni, awak ingat hukum, awak syarah lah. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, bahagian terakhir, kerana pengarang bahagikan air ni kepada 3 lah. Al-ma'un najisu awil mutanajjis, air najis ataupun air yang terkena najis. An-najisu, air itu sendiri najis. Al-mutanajjisu, air yang kena najis. Huwallazi najusa, iaitu air yang najis, liwuqu'in najasati fi, kerana jatuh najis ke dalamnya. Halatu wuqu'in najasati fil ma'. Okey, keadaan-keadaan jatuh najis dalam air. Pertama, idza kana al-ma'u qalila dunal kullatain, kalau air tu sikit kurang 2 qalah, apa akan jadi? Air dalam baldi kurang 2 qalah, masuk tai cicak dalam dia. Hukumnya yatanajjasu mutlaqan, air itu akan ternajis secara mutlak, bimujarradi wuqu'in najasati fi, dengan semata-mata jatuh najis dalam air, wa illam yataghayyar, walaupun air tidak berubah. Tai cicak ni dia lalu-lalu atas atap rumah kita, dia pun sakit perut. Sakit perut, dia pun berak. Berak-berak, hidup berak dalam tandas. Dia berak dalam bekas air kita. Jadi jatuhlah tahi cicak yang satu tu dalam bekas air kita. Maka bekas air dalam tu jadi apa? Mutanajjis. Kata air tak berubah pun, bau-bau air, rasa-rasa air, tak rasa pun tahi cicak. Warna-warna air. Jawapannya tetap mutanajis, kerana air itu kurang 2 qalah. Tu dia kata wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah. Yang kedua, idza kana al-ma'u kathiran kullataini fa akthar, kalau air itu banyak, iaitu 2 qalah dan lebih, fala yatanajjasu illa idza taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu walau taghayyuran yasira, maka tidak akan jadi najis, la yatanajjasu illa, kecuali idza taghayyara, jika berubah. Berubah apa? Warna, rasa dan juga bau. Walau taghayyuran yasira, walaupun perubahan yang sedikit. Jadi kalau air itu lebih 2 qalah, masuklah segala maknekam, segala binatang, segala bangkai, segala apa yang ada, najis apa ada, masuklah dalam air 2 qalah itu. Air itu tidak akan jadi najis kecuali berubah. Ingat tikus seekor mati, Mickey Mouse mati. Mickey Mouse ni Israel Mickey Mouse menyokong Israel pula. Mickey Mouse ni mati, masuklah dia dalam air, dia pun lemah dalam air dan mati dalam air. Jadi air tu hukumnya apa? Air 2 qalah. Jawapannya, kalau dia mati, Minnie Mouse ke Donald Duck ke mati dalam tu, tetap air itu tidak najis kecuali berubah. Berubah bau atau rasa atau warna, barulah dikira air itu tak boleh pakai, bukan air mutlak dah. Kalau berubah sikit, maka berubah sikit pun, maka dikira tak mutlak dah. Jangan dia berubah daripada sifat air. Okey. Wal kullatani lughatan, 2 qalah pada bahasa. Al jarratanil azimatani, 2 jurrah. Jarrah ni makna tempayan. Tempayan yang besar. Kisahnya, qalah ni dilihat pada qalah di perkampungan Hajar, Al-Hajar, perkampungan Hajar di negara Arab lah. Jadi qalah ni ialah asalnya ialah payang. Maka daripada itu datang, dia kata, kau lihat qalah itu seperti qalah di perkampungan Hajar. Qalah di perkampungan Hajar
Yang mana lepas itu ulama tengok dan ulama buat dia punya kriteria banyak mana tu yang dikira dua qaulah tu. Okey. Berapa kita sebut hari tu? Dua qaulah berapa? Cari tak tu? Tak cari. Tunjuk depan kan? Tunjuk dah depan. Dua qaulah. Tak ada. Tak tunjuk ke? Kita baca sini dulu. Wa syar'an, pada syarak, ma waznuhu 500 ritlin. Apa yang beratnya ialah 500 kati. Ritlin Baghdadi. Ritlin Baghdadi maksudnya kati lah, kati Baghdad. 500 kati Baghdad. Kita dah pakai dah kati-kati ni, awak pun tak tahu kan. 565 ratlan tarimiyan. Kalau ikut kati tarim di Yaman kati tarim 565. Wabil miqyasil hadithiyah, kalau ikut sukatan moden, maqayis sukatan hadithiyah, sukatan moden, bersamaan 217 liter takriban, lebih kurang lah wa huwa ma yusawi 10 tanakat kama qala ba'du, menyamai 10 tanakat. Tanakat ni kita panggil tank lah, 10 tank isi minyak. Minyak zaitun. Bukan minyak kita. Jadi awak tanakat ni minyak zaitun. Jadi awak tempat kita jarang gunalah ni. Okey. Macam kita tengok contoh macam mana Betul ke saya tak buka lagi dua qaulah tu? Dua qaulah, tak tengok lagi. Ni kurang dua qaulah lah ni. Baik. Dekatan air dua qaulah. Lebih kurang lah ni lebih kurang. Jadi awak boleh tengok lah sini. Tengok siap buat gambar lagi. Ada apa tu? Okay. Ni kalau betul macam ni awak boleh tengok lah cari dua qaulah. Dia tak besar pun Makna lebih kurang besar ni sahasta panjang, tinggi, lebar tu dia dikira dah dua qaulah dah okay, boleh. Okey. Masailu fil ma'il mutanajjis. Masalah berkaitan air mutanajjis. Pertama, idza kana al-ma'u kathiran, jika air tu banyak, wa waqa'at fihi najasatun, masuk dalamnya najis. Walakin syakakna, tetapi kita syak, hal taghayyara amla, adakah berubah ataupun tidak? Fahal tajuzu taharatu bihi, boleh ke tidak kita taharah dengan dia? Soalan biasanya, air banyak, lepas tu masuk najis, tapi kita tak yakin air ni nak kira nak berubah ke tak berubah, air ni berubah ke tak berubah ni, kita syok tak tahu. Jadi jawapannya na'am, tajuzu taharatu bihi li'anna al-asla fihi at-taharah. Sah untuk kita taharah kerana asal pada air itu ialah suci. Jadilah masalah najis dan dalam taharah ni, awak kena ingat konsepnya. Tidak dihukumkan sesuatu tu najis kecuali dengan yakin. Kalau kita syok, biasa berlaku masuk tandas kan, masuk tandas, air hot dalam tandas, air yang dalam tandas tu, terutamanya kalau tandas ni tak ada selipar. Ada selipar, kita boleh elok lah pinjau air kan. Ni atas lantai tandas tu, air tu najis ke air tak najis? Kita tak tahu tak? Mana tahu ada orang kecing situ kan? Tak? Mana tahu kan ada orang tu dia dok-dang masuk tandas, terkencing di situ. Lepas tu dia curah gitu, tiba-tiba air bertakung dalam tandas. Adakah air dalam tandas tu nak kira najis ataupun tidak?
Maka hukumnya dihukumkan asal ialah suci, kecuali kita yakin bahawa ada najis, barulah dihukum dia tu najis. Boleh. Yang kedua, idza kana al-ma'u kathira, jika air itu banyak, walakin syakakna wa taghayyara, air itu banyak dan berubah. Air itu banyak, wa taghayyara, dan berubah, walakin syakakna, tapi kita syak, hal taghayyuru bi tahirin am bi najisin, adakah berubah tu berubah dengan benda najis, benda bersih ke benda najis? Fama hukmuhu, apa hukumnya? Nahkumu bi taharatihi, kita hukumkan dengan sucinya, li'anna al-asla fil ma'i taharah, kerana asal pada air ialah suci. Sama juga lebih kurang lah. Yang ni air memang berubah, air banyak tapi berubah, tapi kita tahu berubah, benda yang berubah dia tu, yang masuk dia tu benda suci juga ke atau benda najis? Kita tak tahu. Berubah memang berubah, warna dia berubah, tapi kita tak tahu yang masuk tu, yang menyebabkan berubah tu benda suci ke tak suci. Maka hukumnya dia kembali pada hukum asal, air itu suci selama mana kita tak yakin ada najis. Yang ketiga, idza kana al-ma'u kathiran, jika air itu banyak, wa taghayyara bi najisin, dan dia berubah dengan najis, thumma ba'da fatratin syakakna, kemudian selepas satu tempoh kita syak, hal zalat taghayyuru am la, adakah telah hilang perubahan ataupun tidak? Famal hukmu, apa hukumnya? Yang ketiga macam ni, air tu banyak tapi masuk najis. Katakanlah mati berewak dalam tu, berewak mati dalam air tu. Jadi kita buang berewak tu, tapi air tu berubah, bau tu bau bangkai semua sekali. Jadi air tu dah tak mutlak dah, sebab berubah. Maka kita biar air tu lama, hilang bau, hilang rasa. Thumma wa taghayyara thumma ba'da fatratin syakakna, kita syak. Lepas lama-lama tu kita syak, hal zalat taghayyuru am la. Ni kita syak dulu, syak. Air tadi lepas kita yakin dia berubah, kita pun biar. Lama-lama tu dia berubah sikit, tapi kita tak yakin ini berubah betul ke tak berubah lagi ni. Syakakna hal zalat taghayyuru am la, adakah perubahan itu telah hilang ataupun tidak? Apa hukumnya? Nahkumu binajasatihi, hukumnya kita hukum dengan najisnya air tadi, li'annana tahaqqaqna najasata, kerana kita yakin dia dulu najis. Dalam konteks hukum ini, dia kembali kepada kaedah al-istishab. Kaedah istishab. Istishab ni makna kena kembali pada asal. Asal air tadi berubah dengan najis. Lepas tu kita syak, dia berubah betul ke tak berubah? Bila syak tu kena buang, kena ambil hukum asal. Asal memang dihukum najis, maka dia sekarang pun dihukumkan najis juga, sehinggalah hilang sifat najis daripadanya. Nampak Al-ma'fuwatu minan najasati. Okey, sebelum masuk tu ada soalan. Nanti soalan. Ada tengok lah. Soalan. Apa soalan? Apa soalan? Apa kaedah yang kita gunakan pada ketiga-tiga hukum ni? 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu, apakah kaedah yang kita gunakan pada hukum masalah pertama, kedua dan ketiga? Nak jawab, nak suruh jawab. Apa hukum dia? Muka surat mana muka tu?
Mana boleh tanya orang Ustaz mana? Apakah kaedah yang menjadi asas pada hukum 1, 2 dan 3? Saya tanya orang pula. Apa dia? Apa dia? Apakah kaedah yang menjadi hukum mana ni? Apa dia jawapan dia? Al-istishab. Istishab tu maknanya kita ambil asal hukum. Ibqa'u ma kana ala ma kana. Kita kekalkan hukum asal. Asalnya najis, hukum najis lah. Asalnya air suci, hukum sekarang suci. Tarhu syakki wa ibqa'u ma kana ala ma kana. Buang syak itu dan kekalkan hukum yang sebelum ni atas pada hukum sekarang. Sekarang ni kita hukumkan atas apa yang dihukumkan sebelum ni. Kaedah ambil perhatian. Berti-berti lah dulu. Main-main set tu berti-berti dulu. Sipang dulu set. Bukan tak sipang pun tak apa, tapi beri perhatian. Beri perhatian. Baik. Al-ma'fuwatu minan najasati fil ma'. Perkara-perkara yang dimaafkan daripada najis pada air. Ni berkaitan dengan amal ibadat taharah awak, sembahyang awak. Jadi kena ambil perhatian. Yu'fa fil ma'i, dimaafkan pada air. Wal ma'i'i. Ma'i' tu apa? Al-ma' air, al-ma'i' cecair. Dimaafkan pada air dan cecair. Anin najasati, daripada najis. Allati la yudrikuha at-tarfu, yang tak dapat dilihat oleh at-tarfu. Tarfu ni ialah mata, al-basar. Al-basarul mu'tadil, penglihatan yang sederhana, penglihatan yang biasa. Dalam najis ada, dalam air ada najis yang kita tak nampak. Contohnya lalat mari dia berak dalam najis, dalam air. Nampak tak berak lalat? Tahi lalat nampak tak tahi lalat? Nampak? Bukan tahi lalat yang ada di badan tu. Tahi lalat yang dia berak, dia kecil, nampak tak? Nampak. Maka dimaafkan daripada perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata. Satu. Yang kedua, wal maitati allati la damalaha sa'ilu. La damalaha sa'ilun. Bangkai yang tidak ada darah mengalir. La damalaha sa'ilun, yang tidak ada darah yang mengalir. Contoh apa bangkai tak ada darah mengalir? Lalat lagi. Nyamuk lagi. Laba-laba. Kala jengking. Ni kita ada kan? Belalang bukan. Tu dah bangkai, dia tak najis. Ni najis. Yang bangkai yang mana najis, tapi kerana dia tidak ada darah, dia mati dalam air. Maka air tidak jadi najis. Wahiyallati alladhi syuqqa minha udhun. Macam mana nak kenal benda ini ada darah mengalir atau tidak? Jika syuqqa di apa ni? Syuqqa ni makna dicabut. Dibelah. Dicabut daripadanya satu anggota,
lam yasil damuha, tidak akan mengalir darahnya. Jadi nak check ni gitu lah. Apa tak? Biasa kita tahu dah lah, lalat jenis-jenis serangga macam tu lah. Kadzubab, seperti lalat. Bisyartaini, dengan dua syarat. Alla yakuna bi fi'li, bukan dengan perbuatan orang tu. Dia tahu dah, dia pun ambil, dia pun kumpul lalat. Kumpul lalat dia letak dalam air. Dah boleh lah. Yang kedua, alla tughayyira ma waqa'at fi. Binatang tadi dia tidak merubah air tadi. La tughayyira, tidak merubah ma waqa'at fi, apa yang dia jatuh dalamnya. Dia tak merubahkan air. Kalau air lah, dia tidak merubah. Maka hukumnya masih kekal air mutlak. Jadi sunatnya lalat, kalau lalat tenggelam dalam air macam mana? Kita selamkan dia. Lalat mati, dia terbang di penipala, dia masuk dalam. Pun dia mati dalam air. Maka sunnahnya ialah kita celupkan lalat, lepas tu buang. Bukan celup minum. Celup buang lah. Kenapa kena celup tu? Kerana satu sayap lalat ada racun, satu lagi ada penawar. Jadi lepas tu disuruh celup tu. Celup 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 tangan boleh, dengan tangan boleh, dengan chopstick boleh, dengan sudu boleh. Lepas tu buang lalat tu. Kalau nak buang air pun ikut awak lah. Tak tambah minum air. Okey, seterusnya banyak ni bab air ni. Nak habis dah. Tapi taghayyur takdiri ada lagi. Apa yang ni? Seterusnya, turukut tathhiril ma'in najisi, cara menyucikan air najis. Yakunu tathhiruhu bi thalathi turukin. Air yang kena najis, air najis boleh bersih dengan 3 cara. Pertamanya, ayathura bi nafsi, air itu sendiri bersihkan diri dia. Yazulu taghayyuru bi tulil muqsi, dengan cara berubah, hilang perubahan dengan lama duduk. Air tu macam tadi lah, air biawak jatuh, berubah dia. Kita buang biawak, tapi kita biar lama, tiba-tiba hilang bau, rasa dan warna, maka jadilah air tu mutlak balik. Syarat 2 qalah lah. Wa dzaka idza kana kullatani fa akthar. Itu kalau dia 2 qalah dan lebih. Mana dia berubah dengan sendiri. Yang kedua, ayathura bi idafatil ma'i alaih, dia boleh berubah dengan kita idafah, kita tambahkan air atasnya. Jadi bekas kita tu ada tikus mati, berubah air, bau semua, bau busuknya. Jadi caranya kita tambah air lain atas tu, tambah, campur air lain. Yakunu dzalika ba'da kullatayn fa akthar. Itu kalau selepas 2 qalah dan lebih. Tambah sampai cukup 2 qalah dan lebih, bau hilang, rasa dan warna, maka air yang najis tadi berubah jadi mutlak balik. Wa hadza ma yusamma bil mukatsarah. Ini dipanggil dengan mukatsarah. Mukatsarah ni makna memperbanyakkan air. Okey. Wala yathuru bi idafati najisin alaihi, dan tidak akan jadi bersih dengan kita tambah najis di atasnya. Kabaulin. Soalnya lah tak jadi bersih. Sama juga tidak akan jadi bersih kalau kita tutup bau atau tutup dengan benda yang menutup sifat dia. Contoh, air tu najis, bau busuk, kita pun tambah minyak wangi, dia tak boleh. Sebab minyak wangi bukan, kadang-kadang ni bukan membersih air, tapi dia menutup bau saja. Jadi bab kita tak bau busuk, sebenarnya najis masih ada. Yang ketiga, ayathura bi nuqsanil ma', jadi bersih dengan dikurangkan air. Bi syarti alla yanqusal baqi an kullatain, dengan syarat tidak kurang baki air itu daripada 2 qalah. Ini masalah ni berlaku biasanya pada masalah mana? Kurang air. Cara kurang air ni boleh kat mana? Telaga. Orang puan tak ada telaga seorang ni kat rumah dia. Ada telaga. Kat mana? Kedah. Nganu mana? Lawatan. Lawatan. Buat lawatan. Buat lawatan nak kenal telaga. Andai kata telaga tu lembu mati,
Ataupun kambing korban, kambing kita nak korban, dia lari-lari nak lari daripada penyembelih, masuk dalam telaga, mati dia. Jadi orang tak jumpa kambing, kat mana kambing ni? Rupanya mati dah telaga. Jadi air busuk. Busuk air telaga. Orang jumpa juga jadi bangkai dah. Tinggal skeleton je. Nampak tak? Jadi dia pun ambil keluarkan kambing tadi, air dalam telaga jadi busuk dah. Macam mana nak bersih? Caranya kita timba air keluar, buang. Timba buang, timba buang. Buang sehingga air itu hilang bau rasa dia, dah kekal 2 kolah, jadi bersih mula. Dia panggil bitariki an-nazhi. Nazhi ni makna kita cebok buang. Cebok buang. Jadi ada tak cara buang air. Telaga ni bila kita buang air, dia akan keluar air lain. Jadi bila kita buang, air lain akan tumbuh masuk balik, maka air, jika caranya dia 2 kolah lebih lah, maka air tadi yang asal najis dihukumkan dengan suci balik. Okey. Mana tadi? Lepas tu kat mana? Kama qala sahibu Safwati Zubau wa in bi nafsihi intafata ghayru, kalau dengan dirinya menghilangkan perubahan, wal ma'ila wal ma, ataupun dengan air, la ka za'faran yathuru, bukan macam za'faran, bukan dengan letak benda yang bau wangi. Letak benda bau wangi supaya hilang, tak. Kalau letak benda bau wangi, boleh jadi najis tak hilang, bahkan dia hanya menutup bau saja. Jawabnya yathuru, dia akan jadi bersih kalau buat macam cara tadi. Masailu fil ma, masalah air. Lana ghuslun wajibun aw wudu'un wajibun wa ma'uhuma ghairu musta'malin, ma suratu dhalik. Di sisi mazhab kita Syafi'i, ada mandi wajib dan ada wuduk yang wajib, dan air kedua-duanya air ghairu musta'mal, air yang tak musta'mal. Kita ada nak mandi wajib, ataupun kita ada nak wuduk yang wajib. Air yang kita mandi wajib atau wuduk tadi, air dia tak jadi musta'mal. Macam mana? Ni soalan teka-teki ni. Ni menarik tak ni? Kita mandi wajib, tapi air tu tak jadi musta'mal. Air itu tak jadi musta'mal. Macam mana? Tu dah tu maklum dah. Kan air yang tadah tu lah, air yang kita tadah tu tak musta'mal. Macam mana? Kita ada mandi wajib ataupun wuduk yang wajib, kita wuduk, tapi air yang kita mandi tadi atau wuduk tadi tak jadi musta'mal. Suratuhu, ni rupa dia. Idza nadhara ghuslan masnunan, kalau seseorang itu bernazar mandi sunat. Ghusli Jumaat, contohnya mandi hari Jumaat. Dia nazar hari Jumaat ni dia nak mandi Jumaat. Dia nazar lah, demi Allah atas aku, dia kata. Aku nak nazar, aku nak mandi Jumaat, dia kata. Ataupun dia nak nazar, kayak gini wuduk dia ada. Asal kayak gini aku nak ambil wuduk tajdid. Dia nazar, demi Allah atas aku, bahawa dia nak ambil wuduk asal kayak gini. Dia nazar untuk buat tajdid wuduk. Maka bila nazar, apa akan jadi? Jadi wajib. Fahuma fardani, maka kedua-duanya jadi fardu. Wa ma'uhuma ghairu musta'mal, tapi air tak jadi musta'mal. Sebab apa? Li'annahuma lam yarfa'a hadatha, kerana kedua-dua itu tidak mengangkat hadas. Dia nazar mandi sunat. Mandi sunat akan hadas tak? Tak. Tapi mandi tu wajib. Kenapa wajib? Sebab dia nazar. Dia nazar untuk tajdid wuduk. Tajdid wuduk mengangkat hadas tak? Tak. Jadi air tak musta'mal, tapi tajdid wuduk dia wajib. Itu dia kata lana ghuslun wa wudu'un wa yajibani walam yakunil ma' musta'malan, walam yasir al ma' musta'malan. Air mandi wajib ada, fardu wajib, wuduk wajib, tetapi air tak jadi musta'mal. Ni
masalah dia, masalah ketika orang tu bernazar. Wa wujubuhuma aridun wal ibratu bil asli. Wajibnya tu datang mendatang. Kerana yang jadi wajib sebab nazar, maka yang dikira ialah asal. Asal tidak ada hadas yang terakad, maka air itu tidak mustakmal. Okey. Soalan lain, teka-teki lain. Lana ma'un mutanajjisun fi awanin muta'addidin jama'naha fi ina'in wahidin fama hukmu hadzal ma'. Kita ada satu air yang mutanajjis. Air ni mutanajjis fi awanin, yang duduk dalam bekas-bekas yang banyak. Kita ada 5 bekas, tapi semua mutanajjis. Air ni mutanajjis, air ni mutanajjis. 5 bekas kita tu mutanajjis belaka. Jama'naha fi ina'in wahidin, kita letak dalam satu bekas. Fama hukmu hadzal ma', apa hukumnya? Idza balaghal kullatain, apabila sampailah air itu 2 qalah, walam yataghayyar, dan tidak berubah, fatuhurun, maka hukumnya suci. Walau furiqa ba'da dhalik, walaupun diceraikan, diasingkan lepas pada itu. Wa illa, jika tidak, ai wa illam yablugh kullataini, wa illam yablugh kullatain, kalau tak sampai 2 qalah, ataupun wa illa bi an balaghal kullataini wa yataghayyar fala yathuru, maka hukumnya tidak suci. Macam mana? Keadaan macam ni. Kita ada 5 bekas air ni. Tengok sini mana ni? 5 bekas air. Satu, 2, 3, 4, 5. Semuanya mutanajjis belaka. Jadi caranya kita pun letak satu bekas besar. Semua letak sini. Dan dia telah menjadi 2 qalah dan lebih. 2 qalah dan lebih. Maka air asal mutanajjis bila campur sini tak berubah bau rasa dan warna, dia akan jadi apa? Dia akan jadi air mutlak balik. Okey. Lepas tu kita pun ambil air ni, cebok balik masuk dalam ni. Apa hukum air dalam ni? Faham tak? Kita impun sekali, jadi 2 qalah dan lebih, tak berubah bau rasa rana, mutlak. Lepas tu kita pun ambil balik bekas kita tadi pun, kita pun asing balik. Bagi ni sikit, ni sikit, ni sikit. Apa hukum air dalam ni? Air ni tetap jadi mutlak. Nampak? Air ni jadi mutlak balik ni. Jadi mutlak balik ni. Boleh? Mana tadi? Ma suratu ma'in balagha mi'ata kullatin walakinnahu najisun ma'an annahu lam yataghayyar. Ni soalan lain pula ni. Apakah rupa masalah air yang sampai 100 qalah tetapi najis dalam keadaan dia tidak berubah? Pelik tu. 100 qalah air tidak berubah tapi masih dihukum najis. Masih dihukum najis. Macam mana? Macam mana rupa masalah air yang sampai 100 qalah tetapi najis walaupun tidak berubah? Suratuhu, rupa masalahnya fil ma'il jari, pada air mengalir. Bi an yakuna fi majra najasatun waqifah, dengan bahawa pada laluan air tadi ada najis yang waqifah ni yang berdiri, makna najis yang ada pada laluan air. Najis itu tertegak ada pada laluan air. Contohnya apa mati? Tikus air cek ingat. Kambing lah mati. Ataupun beruang mati. Beruang. Kumasan mati. Kumah, tahu kumah? Pasal
Bahasa Jepun beruang apa dia? Ha? Kuma kan? Ha? Betul tak? Bahasa Jepun ha? Bukan Ha. kumar. Ha? Bahasa Jepun apa? Beruang apa bahasa Jepun? Konnichiwa. Ane sayo atau sorry ha. Bahasa Jepun apa? Kuma. Ha? Tahu? Awak tahu mana? Dalam cerita Bleach. Ha? Tu. Mana awak jadi awak? Nama benda dia? Ha? Tak ingat? Bahasa Jepun kuma. Jadi beruang mati di tengah laluan air. Benda betul tak? Ha? Betul? Jadi ada anak air kita lukislah sikit kan. Anak air. Jadi beruang tu mati sini. Beruang macam mana tahu? Tak tahulah. Beruang mati sini. Okey. Maka bi ayakuna fi majra najasatun waqifah, mati situ. Kullu jariyatin, okey, air ni laluan air ni kecil, tak banyak. Jadi air sentiasa mengalir kan. Tapi kadar isi padu air yang mengalir sekali laluan, maknanya sekali kita kira sekali pergerakan air, kerana dia sempit, air tak banyak, kurang 2 kolah. Setiap kali laluan tu kurang 2 kolah, tapi dia sentiasa mengalir. Faham tak? Tapi kerana dia tidak lebar dan tidak dalam, kecil, maka setiap kali kita kira arus yang bergerak tak sampai 2 kolah. Faham? Arus tu kita kena andaikan lah, sebab dia sentiasa bergerak kan. Kita kira sekali lalu tu tak sampai 2 kolah. Kullu jariyatin, setiap daripada arus laluan itu kurang 2 kolah. Fahadzal ma'u najisun, maka air ini jadi najis min ghairi taghayyurin, tanpa berubah. Berubah tak berubah sebab ia sentiasa mengalir. Tapi najis ada, najis dah hilang, najis ada lagi. Madama fil majra, selama mana dia ada pada laluan ini. Walau balagha mi'ata kullatin aw alfa kullatin, walaupun air ni kalau kita bilang yang pernah mengalir sini 100 ataupun 1000 sekalipun, 1000 kolah sekalipun. Sebab apa? Sebab dia setiap laluan dia itu, setiap kali arus dia itu kurang 2 kolah, kena pula najis, maka dia air mutanajis lah. Walaupun lalu tu kira daripada jumlah yang lalu semua sekali itu 100 kolah sekalipun. Okey, maka air itu tetap dikira najis. Hatta, sehinggalah yajtami'a fi makanin aktsara min kullah, sehinggalah dia berhimpun pada tempat yang lebih pada 2 kolah. Sehinggalah dia terhimpun, katalah dia datang, air ni mengalir pada kawasan bawah ni, katalah tasik. Di sini 2 kolah. Barulah sini jadi apa ni? Sini jadi mutlak balik. Kalau sini jadi najis balik. Sini jadi balik. Faham tak? Sebab apa? Sebab dikira setiap laluan yang kena najis itu kurang 2 kolah. Maka marilah 100 kolah sekalipun tetap jadi najis, sehingga dia berkumpul satu tempat. Bila berkumpul satu tempat, air ini dikira sebagai air mutlak balik. Fanahkum bi tahuriyatihi, maka kita hukum dengan sucinya. Okey. Teka-teki yang keempat, soalan keempat. Ma suratu ma'aini yasihu tatahuru bihima infiradan la ijtima'an. Apakah rupa masalah 2 air yang boleh kita bersuci dengan kedua-duanya secara berasingan tapi tidak secara sekaligus? Ada 2 bekas air, 2 air. Kalau kita bersuci secara satu-satu sah, tapi kalau kita guna dua-dua tak sah. Gua ni tu, tengok ni. Suratu dzalika, rupa demikian itu, idza turiha ma'un tahurun mutaghayyirun
jika dicampurkan air yang tuhur, air yang tahur. Mutaghayyirun, air itu suci dan menyucikan, tapi dia mutaghayyirun bima fi maqarrihi wa mamarihi. Dia berubah kerana sebab tempat air itu ataupun laluan air. Maka dia tetap tahu kan? Sebab dia berubah dengan perkara dan la yastaghnil ma'u anhu. Contoh katuhluk, seperti algi tadilah. Seperti tumbuhan hijau tu, kita kata sebagai lumuk-lumuk itu. Maka air itu mutaghayyir, tapi air itu menyucikan sebab dia berubah dengan benda yang la yastaghnil ma'u anhu. Kita ambil air tadi, turiha ala ma'in tahurin ghairi mutaghayyir. Kita campur dia ke atas air yang bersih, yang tidak menyucikan, yang tidak berubah. Air yang menyucikan tapi tak berubah. Air yang menyucikan tapi tidak berubah. Fataghayyara bihi, maka jadi berubah dengan sebab air yang kita ada algi tadi, hatta salabas man, sehingga menghilangkan nama air mutlak. Fala yajuzu tatahhuru bihi, maka tidak sah kita bersuci dengannya. Lianna hadha taghayyura, kerana perubahan ini yastaghnil ma'u anhu, telah terkaya air daripadanya. Faham tak masalah ni? Tak faham? Faham tak? Tak faham. Gini, tengok molek. Kita ada dua air. Air pertama air algi ke apa aja kan? Alga. Air alga. Air ni warna apa? Hijau. Air ni mutlak tak? Mutlak lah. Sebab apa hilang? Okey. Yang kedua ialah air mutlak. Ni yang kedua apa dia? Ala ma'in tahur ghairu mutaghayyir, yang tak berubah. Mana air mutlak lah. Air mutlak. Kalau berasingan, kita boleh ambil wuduk tak dengan ni? Sah dah ambil wuduk dengan ni? Sah. Kita kata A lah, A. Ni A dan B. Boleh tak kita ambil wuduk dengan A? Boleh tak kita ambil wuduk dengan B? Boleh. Secara berasingan, yasihu tatahhuru bihima infiradan, secara berasingan. La ijtima'an, tidak secara bercampur. Mana kalau kita ambil air ni sah, air ni pun sah. Katakanlah kita campur. Apa akan jadi? Jadi tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab sekarang ni air yang suci ini telah bercampur dengan benda yang air itu boleh terasing daripadanya. Daripada ma yastaghnil ma'u anhu. Tak, ini kan air yang sifat dia kan, dia sifat dia berubah, dia mutaghayyir. Tapi mutaghayyir yang tidak menghilangkan air mutlak. Sebab algi ni memang benda biasa, tapi bila kita campur dengan ni, makna kita telah menyebabkan ni berubah dengan perkara yang boleh dielokkan. Jadi secara bercampur tidak sah, tapi secara berasingan dia akan jadi sah. Apa tak? Seterusnya at-taghayyuru at-taqdiri, perubahan takdiri. Nak habis dah? Aniyah dah. Okey, dah. Aniyah lagi ijtihad. Baik, ijtihad saya tahu masuk dah. Taghayyur takdiri. Okey, ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada, kita ambil ni segi lah. Sebab saya nak perhabiskan masalah air. Okey, ni masalah ada orang tanya ni. Bekas air kita ambil dalam balti kecil ataupun cebok. Kita ambil wuduk, air mencik masuk balik. Air tadi jadi musta'mal ke tak? Kita ambil bekas air kecil, kita pun ambil wuduk. Ambil wuduk, air daripada wuduk kita mengecik dalam bekas tu.
Air dalam tu jadi mustakmal tak? Ha? Saya kata mustakmal apa? Pernah saya sebut dah sini. Tak pernah lagi. Awak dah tanya pun soalan. Lain kali tanya lah. Air tak jadi mustakmal kerana air yang terpercik balik itu sikit. Air yang terpercik balik dalam bekas tu, air yang terpercik itu sangat sikit. Tak sampai separuh pun pada air tu. Ni bekas cebok air. Cebok air kita ambil daripada bekas, daripada kolah, kita isi air dalam ni, kita cedok tangan kita, kita basuh muka, air daripada muka kita mengecik balik dalam ni. Banyak ke bercik? Tak banyak, sikit. Jadi air yang masih dalam ni kekal air dia mutlak. Kerana air yang mustakmal yang sedikit tidak dapat menjadikan air ini berubah. Ini perbincangan taghayyur takdiri. Perubahan yang kita andaikan, at-taghayyur at-takdiri. Maka air dah ni tetap hukumnya air mutlak, tak perlu awak buang lah. Ni kalau kita dah tahu, kita ingat mustakmal, kita pun buang, ambil air lain, kita pun buang, mercik buang, tak. Air yang masih kekal dalam bekas itu tetap airnya mutlak. Ta'rifuhu huwa an nahkuma binajasatil ma', iaitu kita hukumkan najis air au taharatihi atau sucinya air taqdiran dengan diandaikan. Wa in kana sifatuhu sifatil ma', walaupun sifatnya sifat air. Sebab apa? Sebab air mutlak masuk dalam air mustakmal masuk dalam air mutlak. Air mustakmal sama je. Bukan awak ambil wuduk tiba-tiba air awak jadi hitam. Tak. Tu kotor tak? Air wuduk, air mustakmal tu biasa air warna sama je. Maka macam mana kita nak tentukan berubah tak berubah? Ni kena andaikan ni. Wa in kanat sifatuhu sifatil ma' walahu halatan. Ada dua keadaan. Pertama, taratan yaqa'u fi ma'i najasatun. Kadang-kadang jatuh masuk dalam air itu najis muwafiqatun lahu fi sifatihi, yang menyamai air pada sifatnya. Kabaulin munqati'ir rih, seperti kencing yang munqati'ir rih, yang terputus bau. Terputus bau maknanya habis bau. Air kencing, kita kencing dalam bekas. Jadi kita sayang nak buat kenang-kenangan, kita simpanlah bekas air tu. Tak? Kita biar dia tok bawah katil kita. Biar lama, air tadi hilang bau dia. Bau tak bau air kencing dah. Rasa pun tidak dah. Ataupun warna pun tidak dah. Warna air. Apa tak? Jadi air kencing tu tetap air kencing, tapi telah terputus baunya. Macam mana? Tiba-tiba air tu masuk dalam air. Apa hukum dia? Fayuqaddaru ala hasabi sifatin najasati, maka diandaikan pada sifat najis al-mukhalifi lil ma', yang menyalahi bagi air pada sifatnya. Bi asyaddis sifat, ditakdirkan dengan sifat yang paling berat. Kalau nil hibri, seperti warna dakwat, warihil miski, bau kasturi, wa ta'mil khalli, dan juga rasa cuka. Contoh, masuk air ni bekas air, ni air mutlak. Air mutlak. Lepas tu menitis dalam ini tadi air kencing, baulun munqati'ur rih, air kencing yang sifatnya macam air, warna putih macam air, masuk dalam ni. Dah nak beza macam mana? Kita tak boleh nak bezakan sebab warna-warna air, bau-bau air. Nampak tak? Jadi cara macam mana? Kalau najis, kita wajib kena takdirkan dengan sifat yang paling berat. Sifat paling berat yang menyalahi bagi air tadi. Kalau warna dakwat, katakanlah masuk dalam dalam bekas ni satu sudut air kencing, satu camca air kencing kita masukkan. Jadi tengok, andai kata satu camca tu kita letak dakwat, masukkan dalam air ni akan berubah ke tak? Kalau air tu berubah, maknanya air tu telah dihukum najis. Kita andaikan yang masuknya air kencing, tapi air kencing hilang bau, rasa dah warna dah.
Jadi diandaikan dakwat, kalau warnanya warna dakwat, bila dakwat banyak tu masuk dalam air ni, berubah tak? Kalau berubah, maka hukumnya air tadi najis. Bukan suruh masuk dakwat betul, tapi andaian. Kita nak test. Test bekas lain lah. Bekas yang ada dah tu ada masuk air kecil dah. Cuma kita tak tahu dia berubah dah air sifatnya tu. Okey. Ataupun bau kasturi. Kalau kita nak tengok pada sifat bau kasturi. Bau kasturi kuat. Ataupun rasa cuka. Rasa cuka. Fa in taghayyara taqdiran, kalau dia berubah secara andaian, bi sifatin minha, dengan satu sifat daripadanya, fanahkumu binajasatil ma, maka kita hukumkan najis air. Wa hadha taqdir la yakunu illa fil ma'il kathir, dan ini tidak berlaku kecuali pada air yang banyak. Jadi air yang banyak saja ni yang kita boleh andaikan ni, sebab dia najis. Air yang sikit hukumnya memang jadi najis. Jadi wa huwa wajibun, jawapannya hukumnya wajib untuk kita takdirkan ni. Kemudian yang kedua, taratan wallahu taala a'la wa a'lam. Kehadiran ambil tak? Kehadirannya. Kehadiran. Print satu kehadiran supaya boleh buat tanda, buat catatan. Wallahu taala